أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita kekuatan, Allah SWT bagi kepada kita semangat untuk kita bangun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula dengan pagi tadi dengan salat subuhnya. Dan pada pagi ini insya-Allah kuliah subuh kita akan membincangkan berkenaan dengan satu tajuk di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah karangan Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, yaitu satu bab yang berkaitan dengan fawaid az-dzunub, yang berkaitan dengan fawaid az-dzunub. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, yang bermaksud faedah daripada dosa-dosa, faedah dosa-dosa. Jadi tajuk ni agak perlu kita clear dulu, sebab bunyinya faedah seolah-olah melakukan satu dosa itu satu perkara yang berfaedah ataupun bermanfaat. Sebaliknya tidak. Dosa adalah satu perkara ataupun satu balasan bagi mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingkari Allah dan tak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Kerana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang buat kejahatan maka dia adalah satu perkara yang balasannya adalah kita sebut tak baik. Kalau dosa-dosa besar, maka akhir sekali dia akan membawa ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal a'yazubillah. Jadi tajuk kita adalah fawaid az-dzunub, iaitu faedah daripada dosa yang manusia lakukan. Ada faedah daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Sidang penonton yang dihormati sekalian, sudah semestinya bagi orang yang beriman, apabila dia lakukan satu kesilapan ataupun dosa, dia akan rasa sedih. Ini bagi orang yang beriman. Sebab manusia ini tak dapat lari daripada kesilapan, seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, yaitu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam ni kita, setiap daripada anak Adam ini mereka yang melakukan kesilapan, melakukan dosa. Maknanya kesilapan dengan dosa ni dia ada bezanya. Kesilapan itu memang akan berlaku, hatta para nabi. Cumanya para nabi ini mereka tak dimaksum, maknanya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi kesilapan berlaku juga, sebab kesilapan bagi mereka tidak berdosa. Manakala kita ini orang awam, maka kita terdedah dengan dosa-dosa. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu bani Adam khata', setiap daripada anak Adam, manusia ini adalah mereka yang melakukan kesilapan, bukan sekadar kesilapan, bahkan banyak melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan
adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan bahawa manusia ini memang terdedah dengan kesilapan dan juga kesalahan serta dosa, maksiat dan seumpama dengan dia. Jadi apabila manusia yang baik melakukan kesilapan ataupun dosa, sudah pasti dalam diri dia ada sedikit penyesalan. Maknanya kita rasa tak syok, kita rasa Allah, kenapalah kita melakukan perkara tersebut. Itu sifat orang yang beriman. Sebab tu Nabi SAW sebut an-nadamu taubah. Nabi sebut an-nadam taubah. Sesungguhnya rasa penyesalan itu, rasa kecewa, rasa menyesal, rasa marah kepada diri ini sebab melakukan perkara dosa, penyesalan itu, kata Nabi, an-nadam taubah, yang kata penyesalan itu adalah satu taubah. Jadi kalau kita manusia ini, manusia yang beriman ini melakukan satu dosa dan kita rasa sesal dengan apa yang kita lakukan, kita balik kepada Allah, penyesalan itu adalah bermulanya taubat kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang ada rasa sesal, rasa kecewa sebab rasa tak mau buat dah dosa ini, maka tuan-tuan sidang penonton yang dihormati sekalian, itu adalah tanda yang baik. Itu adalah tanda yang baik yang disebut sebagai permulaan kita kembali kepada Allah, yakni taubat. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati sekalian, manusia seperti mana yang saya sebut tadi tidak dapat lari. Sebab tu Nabi SAW menyebut kepada kita satu hadis, "Lau lam taznabu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yaznabun fayastaghfiru lahu fayaghfiru lahum." Ini hadis yang ketiga yang saya bacakan ini untuk menjelaskan bahawa bagi orang yang melakukan kesilapan, orang yang berdosa, keadaan mereka itu ada faedahnya. Faedah yang Nabi SAW sebut, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, maknanya wahai manusia, kalau kamu tak berdosa, Allah SWT akan la dhahaba bikum, maknanya menidakkan kamu ataupun mentiadakan kamu. Lalu Allah SWT akan datang satu kaum, yang kaum ini adalah yaznabun, melakukan dosa, dan mereka melakukan ataupun mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT mengampuni mereka. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak istighfar daripada hamba-Nya. Jadi kita tak dapat tidak lari pada dosa. Yang tu dosa itu Allah tak mau kita melakukan dosa. Tapi inilah hakikat yang perlu kita akui. Hatta dalam penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, siapa yang menentang, siapa yang rasa peringkat awal itu tak apa nak setuju, bukanlah maknanya menentang macam mana, maknanya ada yang menentang, iblis menentang penciptaan ini. Para malaikat tanya, minta penjelasan. Jadi yang nak dicipta ni adalah manusia, dan manusia ini hak jenis ni yang akan melakukan kesilapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang maknanya dalam surah Al-Baqarah itu clear, tuan-tuan dan puan-puan. Allah kata, aku tahu dan kamu semua tidak tahu, dan terbukti. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik, apa faedah bagi, yakni faedah dosa itu bagi seorang yang beriman? Jadi saya ulas balik ataupun saya ulang sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksudnya dosa itu satu benda yang berfaedah. Dosa itu memang tidak berfaedah. Tapi bagi orang beriman, apabila dia melakukan satu dosa, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah SWT. Tidakkah kita baca ayat Allah SWT? Allah kata apa?
berkenaan dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang yang Allah ini suka kepada orang-orang yang baik, al-muhsinin. Siapa orang-orang yang baik ini? Allah jelaskan lagi antara ciri mereka, alladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang apabila, salah satu sifat orang yang baik, Allah kata sifat yang baik salah satunya apa? Apabila mereka melakukan kesilapan ataupun dosa ataupun maksiat, zakarullah, mereka ingat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak pegang tu. Fastaghfaru lidhunubihim, dan mereka mohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terbaik, yang bagus, siapa? Yakni manusia. Dan sifat manusia ni kadang-kadang dia terlalai ataupun dia buat benda-benda tak baik itu, maka mereka cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka berhenti, tak terus melakukan dosa itu. Ini ciri orang-orang yang muhsinin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, sebab tu kita bila ada manusia yang kata dia dah tidak ada dosa sebab dia maqam dia tinggi, ataupun macam para nabi dan seumpama dengan dia pada zaman ini, ketahuilah itu adalah Dajjal. Itu adalah orang yang jahat, orang yang jauh, orang yang sesat. Sebab manusia sifat dia macam tu, dan Allah nak daripada manusia ini seperti mana yang disebut dalam ayat tadi, iaitu mereka mengingati Allah Ta'ala dan juga mohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syarat yang lain, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan melakukan ataupun rasa syok dengan dosa, dengan kesilapan yang dilakukan itu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi dalam ayat ayat Al-Quran Karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat dan orang yang suka, yakni yang suka menyucikan diri dia. Sentiasa menyucikan diri maknanya daripada najis, kekotoran yang zahir ini, dan juga daripada penyakit-penyakit yang dalam tu, hasad, dengki dan seumpama dengan dia. Jadi yuhibbul mutatahhirin, daripada kita sebut najis yang biasa ni, yang hissi ini, dan juga hak dalam, penyakit-penyakit dalam. Begitu juga maknanya suci daripada segala-galanya, yang segala kekotoran. Jadi Allah SWT sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang taubat, orang yang nak balik kepada Allah. Sudah pasti merujuk kepada orang yang melakukan kesilapan ataupun manusia itu, sebab manusia ini dijadikan diri dia itu terdedah dengan kesilapan dan juga dosa. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi kita pergi kepada perkara yang pertama. Maknanya perkara yang pertama, faedah daripada kesilapan yang dilakukan oleh manusia. Baik, kalau kita melihat sejarah manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kalau kita lihat daripada kisah ini, maka kita tidak akan jumpa manusia yang paling mulia, Abul Bashar, yakni bapa manusia ini adalah, yakni Adam alaihi salam adalah bapa manusia, dan menjadi nabi, menjadi rasul yang dimuliakan. Dia yang dimuliakan apabila Nabi Adam alaihissalam melakukan kesilapan. Nabi Adam melakukan kesilapan, maka daripada kesilapan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maknanya kesilapan yang Allah dilakukan oleh Adam itu sebagai ujian daripada Allah. Selepas daripada ujian itu, maka Nabi Adam terjelas, ataupun Nabi Adam ini jelas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lulus ujian Allah. Selepas itu apa dia? Iaitu minta ampun dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, Nabi Adam ini peringkat awal. Semua kita tahu Nabi Adam berada di dalam syurga. Allah kata, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Surah Taha ayat 118. Ini cerita Nabi Adam dalam syurga. Apa? Wahai Adam alaihissalam, kamu tidak akan rasa lapar dahaga dalam syurga ni. Memang tak akan rasa benda-benda tu. Kamu akan dengan pakaian elok apa semua ni. Kamu tidak akan rasa dahaga. Kamu tak perlu bersusah payah di dalam syurga. Ini sifat dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat yang selepas itu, apa kata Allah? Summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Yani Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Adam dengan kesilapan, dan Nabi Adam melakukan kesilapan. Nabi Adam melakukan kesilapan, tapi yang terbaik Nabi Adam telah fataba, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesilapan ini adalah kesilapan bagi para nabi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam pun bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahada, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini proses yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada manusia keseluruhannya, bahawa Abul Bashar, bapa kepada manusia, sifat dia macam tu, keadaan dia macam tu, Allah uji. Cuma khilaf berlaku adalah di segi kesilapan itu. Jadi saya sebut untuk Nabi, kita sebut kesilapan yang mungkin dia adalah tidak berdosa, tapi masih lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kita sebut tawaduknya para Nabi. Apabila mereka melakukan kesilapan, walaupun itu bukan sebahagian daripada dosa, maka mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ini kesilapan pun terdedah, dosa pun terdedah, maksiat pun terdedah, maka sepatutnya lebihlah kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam hadis yang lain, Nabi SAW cerita kepada kita yang Allah ini suka kepada orang yang bertaubat. Suka kepada orang yang bertaubat. Dalam hadis yang agak panjang, jadi saya ambil mafhum dia sahaja. Mafhum dia sahaja. Bagaimana Nabi SAW gambarkan kepada kita yang Allah ni amat suka kepada mereka yang bertaubat. Beri cerita berkenaan dengan seorang yang bawa kenderaan dia. Bawa kenderaan dia maknanya unta ataupun kuda lah. Jadi bawa pergi ke padang jalan, melalui padang pasir. Akhir sekali berhenti sebentar, berehat, jaga-jaga, tengok-tengok unta sudah hilang. Kenderaan dia sudah hilang. Jadi duduk di padang pasir. Yang tinggal adalah kematian saja, kecelakaan. Maknanya kita pun tak tahu macam mana, tak nampak kiri kanan, hanya batu-batan ataupun pasir sahaja. Jadi bagi orang yang macam tu di padang pasir, dah tentu hampir putus asa untuk hidup ni. Bila kita hilang kenderaan, ibarat macam di lautan, kapal kita itu ataupun kapal orang yang menaikinya itu karam dan sebagainya, jadi duduk seorang-seorang di lautan. Macam mana nak buat? Hanya Allah Ta'ala sajalah harapan kita.
hanya Allah Ta'ala sajalah harapan kita. Takkan nak berenang, tak nampak belah mana pelabuhan ataupun daratan pun kita tak tahu. Akhir sekali serah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW jelaskan lagi, selepas tu jumpa balik binatang tu, kenderaan itu datang balik kepada lelaki ini. Bayangkan betapa sukanya kita kalau kita berada dalam keadaan itu. Kalau orang yang maknanya berenang ataupun berada di lautan akibat kapal dia karam, datang sebuah kapal yang lain, Allah gembira, terlalu gembira, sampai gembiranya lelaki ini dia mentukar. Dia kata apa? Dia kata Allahu abdi wa ana rabbuhu. Tertukar. Sepatutnya ana Allahu rabbi wa ana abduhu. Saya adalah Allah Tuhan saya ataupun Tuhan aku, dan saya ini adalah hambanya. Itu sepatutnya. Tapi terkalih kerana terlalu gembira, tak sedap ungkapannya Allah abdi, Allah itu adalah hamba aku dan aku adalah Tuhannya. Gembira sampai teruk tu. Kali itu maknanya dalam keadaan tak sedar, tidak ada masalah dalam bab tu. Cuma yang kita nak sebut betapa gembiranya Allah Ta'ala dalam hadis itu. Nabi SAW nak gambarkan siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa istighfar kepada Allah, Allah nak gambarkan, Nabi SAW nak gambarkan gembiranya Allah sampai tahap yang macam tu. Jadi sebab tu bagi kita ni kadang-kadang tersilap, kadang-kadang buat dosa, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Pasal apa? Kerana salah satu yang Allah suka adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat kepada Allah, dan gembiranya seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya baca secara mafhum dia sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dihormati sekalian, itu adalah perkara yang pertama. Maknanya kenapa yang kata dosa ini satu ada faedahnya. Selepas kita buat itu, pasal kita akan terus bertaubat dan seterusnya menjadi manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kenapa yang disebut faedah dosa ini? Sekali lagi saya sebut, saya bimbang juga, takut difahami dosa itu satu benda yang ustaz ni kata ada faedahnya. Dosa tidak ada faedah. Tapi selepas dosa itu, kita melakukan dosa itu, maka kita akan rasa dosa yang kita buat tadi, dia jadi suatu, maknanya satu suntikan kepada kita untuk balik kepada Allah SWT segera. Bukan tanggung-tanggung, segera. Itu hak yang kita ambil ataupun poin yang pertama. Poin yang kedua, sidang penonton yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, Allah mempunyai, Nabi SAW sebut, Inna lillahi tis'a wa tis'in isman fad'uhu biha. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah mempunyai 99 nama. Maka doalah dengan doa-doa itu, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sifat yang mulia itu. Dan di antara nama-nama dan juga sifat Allah, semua kita tahu, Allahu Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allahul Halim, Allah Maha Penyantun, Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Jadi maknanya nama-nama Allah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau manusia ni buat dosa ataupun melakukan kesilapan dan dia terus minta ampun kepada Allah, Allahu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau manusia ni tidak melakukan dosa, bagaimana nak nama Allahul Ghafur? Ini yang disebut, tuan-tuan dan puan-puan, hatta Imam Ibn Qayyim sebut dalam beberapa buah kitab lah. Allah SWT menyebut sebagai contoh ayat, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah menerima taubat orang beriman, lelaki dan juga perempuan.
wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Penyayang bagi siapa? Penyayang, kalau tengok ayat itu, dah tentu penyayang bagi orang yang beriman, yang taubat kepada Allah Ta'ala. Allah Pengampun itu clear. Allah Maha Pengampun di atas dosa kesilapan yang mereka buat. Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu kepada siapa? Kepada mereka yang melakukan dosa ataupun kesilapan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kita ni, kalaulah dosa ini tidak ada faedah langsung selepas itu, maka sudah pasti tidak ada yang kata nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Ar-Rahim ini. Jadi itu adalah poin yang kedua, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang macam ni, dan kita melihat dalam sejarah, hatta dalam Al-Quran sendiri terlalu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada hamba-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah kata, cepat-cepatlah, bersegeralah kamu ke arah mana? Ke arah keampunan Allah Ta'ala, ke arah keampunan Allah Ta'ala, dan juga ke arah syurga-syurga yang disediakan. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Nuh awal yang Allah kata tu, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu. Jadi kalau kita ada di kalangan manusia ini melakukan kesilapan, melakukan dosa, yang terbaiknya yang dijelaskan oleh Allah, wasari'u, cepat-cepat, jangan duk tunggu lama-lama. Kalau kita tunggu lama-lama, takut tak sempat bertaubat, tak sempat untuk istighfar kepada Allah, mari dulu al-maut. Mari dulu al-maut, maka kita adalah orang yang paling rugi sekali. Orang yang mati, orang yang maut menjemput dia dalam keadaan belum bertaubat, tidak balik kepada Allah, tak rajin istighfar, maka orang yang macam ni bertemu dengan Allah dalam keadaan yang maknanya tak apa cantik lah. Kalau orang beriman mati dalam keadaan orang yang duk kekalkan dosa ni, kita rasa tak seronok lah. Kita rasa tak syok, dan memang benda-benda ni, yakni dosa ni sepatutnya dikliarkan awal. Sebab tu kaedah Islam, saya dah sebut poin kat awal tadi, kita tak dapat lari daripada kesilapan, tak dapat lari kadang-kadang dosa kita lakukan, maka cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar, sebab kita tak tahu bila datang kematian itu, maka tak guna apa-apa pun, tak guna. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat, tuan-tuan dan puan-puan. Allah kata, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah. Cepat-cepatlah infak. Nak buat baik pun buat baik cepat-cepat. Nak taubat pun, sebab taubat ini adalah satu kebaikan, istighfar itu adalah satu kebaikan. Cepat-cepat kita buat sebelum datang hari yang tidak ada guna ataupun tidak ada faedahnya lagi, anak pinak, harta benda, yakni bukan sekadar hari kiamat, bahkan apabila kita mati, maka sudah tidak ada gunanya perkara-perkara tersebut, melainkan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antara faedahnya juga adalah, kalau kita melihat, dia panggil tamamul ubudiyah huwa bitakmil maqam az-zul wal inqiyad. Apa maksudnya? Kesempurnaan ibadah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna adalah apabila kita menyempurnakan, kita kena rasa, kita kena, maknanya
Kita akan rasa kesempurnaan ibadah itu apabila kita makin bertambah hina di sisi Allah Ta'ala. Kita makin bertambah hina. Maknanya kita sedar siapa diri kita. Kita adalah Abdullah. Siapa kita? Kita adalah Abdullah. Kita ini hamba Allah Ta'ala. Jadi bila sebut hamba ni semua kita faham sifat dia. Hamba ni maknanya ikut je lah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita hamba Allah, bukan hamba manusia. Kalau ada hamba kepada manusia, manusia itu sebagai tuan, maka dia akan arah hamba ni ikutlah. Ini hak realiti. Maknanya di masyarakat manusia dunia ni, kalau ada nama hamba, maka kita akan tengok. Kalau kita sebut dia telah diperhambakan oleh masyarakat sekian-sekian, oleh orang sekian-sekian, maknanya dia akan berada dalam keadaan hina. Tak sepatutnya hina sampai peringkat hamba sesama manusia. Tapi kita dengan Allah, ya, kita adalah Abdullah, hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi makin kita rasa lekeh, makin kita rasa hina diri kita ni, maka makin cantiklah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, kita tengok orang-orang yang menangis malam-malam. Orang yang menangis malam-malam, sembahyang malam sebagai contoh. Cuba tengok cerita-cerita ulama salafus salih dan seumpamanya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, hayat Nabi malam ketika sembahyangnya baca Quran, baginda para salafus salih pun sama. Makin kuat depa ibadah, makin mereka merasai di sisi Allah mereka tu adalah terlalu hina. Bukan kata mereka, kita pun kadang-kadang secara ikhlas, kan? Kadang-kadang kalau yang baca Quran terbit mata, malam-malam bermunajat terbit mata. Pasal apa terbit? Pasal apa terbit mata? Mengalir air mata tu sebab apa? Sebab kita duduk teringat diri kita ni orang yang tak mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kita rasa yang kita ni teruk sangat. Bila kita rasa teruk sangat, kadang buat dosa pagi baik, lepas tu petang jadi jahat pula. Kadang-kadang petang jadi baik, malam jadi jahat. Maknanya, maksud saya jahat tu maknanya engkar perintah Allah Ta'ala. Jadi bila mungkin bagi orang-orang yang macam ni, dia buat sedikit kesilapan, dosa, bagi orang setengah orang yang duk buat dosa, Allah benda tu tak ada apa. Tapi orang yang rasa diri dia tu hina di sisi Allah Ta'ala, dosa ni bagi dia, dosa kecil pun bagi dia besar. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang lain menjelaskan perspektif orang ni terhadap dosa. Perspektif orang terhadap dosa. Orang yang hak duk biasa buat dosa ni, dosa dia, amalan-amalan tak baik tu macam lalat je mari, macam tu ya. Maknanya tak ambil berat sangat. Manakala orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, kesilapan dosa yang dia laku, hatta dosa kecil, ibarat apa? Ibarat lalu bawah bukit tu. Kita lalu bawah bukit, apa perasaan kita? Tentang sayau juga bukit ni, sekali dia runtuh lagi, dia fikir macam-macam. Jadi bagi orang beriman, hatta dosa kecil itu anggap besar. Dan sepatutnya kita macam tu. Bila kita dalam keadaan macam tu, maka kita hamba yang zalil, hamba yang hina diri kita kepada Allah Ta'ala, makin kuat kita mempunyai sifat yang macam tu dengan istighfar, dengan minta ampun, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni hak baik dah ni. Kira hak baik lah. Salafus salih. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila dia makin rasa diri dia hina, silap banyak kepada Allah Ta'ala, maka sudah pasti kita akan nampak ibadat dia kepada Allah, penyembahan dia kepada Allah elok. Kita orang awam tengok elok lah. Itu hak seterusnya dia dengan Allah itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita akan tengok macam tu.
Dan tuan-tuan, puan-puan sidang penonton, tengok balik hayat, sejarah ataupun sirah para Nabi ataupun para salafus salih, sahabat-sahabat Nabi, para salafus salih, para ulama. Kita tidak akan jumpa orang yang maknanya baik ibadat dia kepada Allah. Orang yang baik, kita nampak secara zahirnya baik memang akhlak, melainkan orang itu maknanya orang yang zalil, hamba yang dia rasa diri dia amat hina di sisi Allah Ta'ala. Manakala yang sombong dengan Allah, yang sombong dengan Allah, maka dia punya output, amalan yang lahir daripada diri dia adalah amalan-amalan yang tidak baik, tidak konsisten dengan kebaikan. Kadang-kadang saja kebaikan yang dilakukan, bahkan banyak benda-benda yang tak baik ataupun dosa yang dilakukan. Jadi itu adalah perkara yang ketiga. Apa kita sebut fawaid az-zunub. Fawaid az-zunub, dosa ini menjadikan seseorang hamba yang beriman itu dia rasa diri dia silap banyak, dosa banyak, maka dia mohon cepat-cepat kepada Allah SWT istighfar. Dia akan rasa diri dia hina, dia akan rasa diri dia ni orang yang jauh kepada Allah, jauh daripada Allah, sedangkan dia adalah orang yang rapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dalam untuk pagi inilah, untuk pagi ini banyak lagi. Antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Hadis riwayat Muslim insya-Allah. Apa maksudnya? Ya Allah, Nabi minta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Nabi yang terpelihara, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Adalah sebaik-baik makhluk. Tapi apa yang diminta oleh Nabi kita? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwa ini taqwaha, taqwa dia. Jadi apa makna taqwa yang ni saya rasa tuan-tuan perempuan sidang penonton clear. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini. Suci daripada apa? Dah tentu suci daripada kekotoran, terutamanya kekotoran dalaman itu. Nabi SAW minta dan Nabi nak ajak kita. Maka sepatutnya kita pun minta kepada Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diri jiwa aku ini taqwaha. Taqwaha maknanya anugerah yang satu keadaan yang boleh mencegah diri kita ni daripada melakukan dosa kesilapan. Itu pun kadang-kadang buat juga. Kita lah kadang-kadang buat juga. Tapi tak apa, kita balik kepada Allah Ta'ala. Buat balik kepada Allah. Bukan main-main. Bukan main-main, sebab memang makna bila kita bertaubat kepada Allah, ni syarat dia bukan main-main. Maknanya kita bertaubat, mungkin sebulan, dia mari pula dah. Dia mari dengan hasutan iblis setan ni, maka dia akan hasut kita supaya buat pula. Kadang-kadang terbabah. Bila terbabah, cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini ya Allah. Sucikanlah jiwa ini daripada apa? Daripada benda-benda yang mencetuskan dosa. Seperti mana al-jahlu wal-zulm, kezaliman dan juga kejahilan. Anta khairun man zakkaha. Engkau yakni Allah Ta'ala sebaik-baik yang nak menyucikan jiwa ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, yang seterusnya itu yang berkaitan dengan poin yang terakhir ini. Orang yang melakukan dosa ini, orang yang melakukan dosa, sudah pasti dia akan tahu ini adalah style iblis, ini adalah cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi orang yang ada pengalaman sepatutnya lebih baik
Bagi dia bila dia bertaubat, oh yang ni janganlah, jalan ni, cara ni janganlah dilakukan. Sebab tu pengalaman orang-orang yang saleh ini, kadang-kadang dia ungkapkan dia tak bagi buat tu, dia tak bagi buat ini. Bukan sebab apa? Sebab kadang-kadang bila dah buat, kita terpengaruh. Kadang-kadang bila dah buat, terpengaruh. Seperti mana hari ini orang kata, apabila berkenaan dengan pengambilan penyalahgunaan dadah tu sebagai contoh, penyalahgunaan dadah, bermula daripada apa? Adalah bermula daripada, sebagai contoh, saya minta maaf, bukan maksud saya semua macam tu. Kadang-kadang bermula umur 10 tahun dah mula dah ambil, sebagai contoh rokok, sebagai contoh. Ini tak semestinya, tak semestinya. Jadi bila dah mula terlibat dengan ni, kemudian terlibat lagi dengan pengambilan apa lagi? Gam, sebagai contoh. Kemudian ambil lagi benda-benda yang memabukkan, peringkat awal ni, bukan dadah lagi. Pandai buat di rumah dulu. Rebus ayak no, rebus ayak, campur sana campur ni. Akhir sekali ni semua dia akan ke arah yang tidak baik. Ke arah yang tidak baik. Jadi sebab tu kita apabila dinasihati dalam Islam ni, dia panggil saddu zara'i. Saddu zara'i, satu kaedah pencegahan awal. Pencegahan awal. Jadi kita tak bagi, sebagai contoh berkawan, kita ada anak, apa yang kita pesan? Pilih kawan-kawan. Tengok ada kawan dia yang mungkin agak liar sikit, kita kata tak yalah kawan, rapat dengan dia, kawan sekadar sembang gitu-gitu je. Sedangkan dia tak ajak pun anak kita buat benda tak elok, peringkat awal. Tapi saddu zara'i, oleh kerana Islam ini pesan kepada kita, apabila nak berkawan, carilah hindarilah qurana usu, kawan-kawan yang tak baik. Maka kita peringkat awal, kita alih awal. Sebab dibimbangi anak kita akan terpengaruh dengan cara hidup dia, akhir sekali melakukan benda-benda yang tidak baik ataupun yang haram. Jadi itu cara Islam. Jadi begitu juga dalam bab dosa ini, apabila satu amalan itu dia peringkat awal okey, tapi lama-lama syaitan ini dia akan tarik kita pelan-pelan. Jadi dia hasut. Bila dia hasut, lama-lama kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Jadi yang saya nak sebut, kadang-kadang coupling antara, maknanya coupling lelaki dengan perempuan ni, yang tidak ada hubungan nikah sebagai contoh. Bila ditahan oleh penguat kuasa ataupun siapa-siapa yang nahi 'anil munkar, mencegah kemungkaran, dia kata dia tak buat apa, tak melakukan apa, tak sentuh pun tidak, kan? Jadi sentuh pun tidak, kita fahamlah, kami tak buat apa-apa pun. Islam larang awal-awal pasal pengalaman. Orang yang kata manusia ni, pengalaman manusia, bukan kata pengalaman satu orang di Perlis saja ataupun di Malaysia. Pengalaman manusia secara keseluruhannya. Mula-mula, maknanya kalau perempuan lelaki bertemu, mula-mula memanglah Facebook ataupun melalui media sosial yang lain, peringkat awal. Lepas tu bertemu, lepas bertemu dibimbangi, selepas itu akan berlaku perzinaan dan seumpama dengan dia. Sebab tu saddu zara'i, Islam halang awal-awal. Jadi berkaitan dengan dosa ni, kadang-kadang orang yang pengalaman dia tahulah. Pengalaman bukan seorang, saya dah sebut pengalaman manusia. Bila pengalaman, janganlah buat benda ni. Apa dia benda tu? Berdua-duaan. Sebab apa? Sebab dia boleh menjurus ke arah yang tidak baik. Jadi orang, itu faedah dosa tu. Saya bukan sebut dosa itu bermanfaat, maknanya dia telah melakukan kesilapan, maka dia jadikan kesilapan ini sebagai, ataupun dosa ini sebagai pendinding. Dia tidak akan buat perkara tersebut, dia tidak akan ulang perkara tersebut, kerana perkara tersebut dia menjurus ke arah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam ajaran kita pun, tuan-tuan dan puan-puan, amalan-amalan yang kadang-kadang kita rasa benda tu tak ada apa sebenarnya,
Kita nampak dengan kepala kita ni lah, akal kita yang singkat ni tidak ada masalah. Tapi Islam tak bagi. Sebab apa? Sebab dia boleh menjurus ke arah ini yang kata saddu zara'i. Kita sekat supaya benda ni tak berlarutan, dan kemungkinan bila berlarutan dia akan melakukan dosa-dosa yang lain. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi itu adalah 5 yang saya boleh kongsi pada pagi ini. 5 kebaikan ataupun 5 faedah kita boleh ambil, maknanya kita boleh ambil tindakan di atas dosa yang dilakukan. Kita memang dah nak buat macam mana, terlibat dah dengan dosa sebagai contoh, maka selepas ini maka kita jadikan itu sebagai pencegahan bagi kita. Kalau kita tahu si orang kawan kita ni A ni, kalau sembang dengan dia 99 kata ke orang 99% mula-mula tu mungkin okey lah, lepas tu duk kutuk orang, duk kata orang sana, duk kata orang sini, tak puas hati sana, macam-macam. Jadi cara yang terbaiknya, kalau kita mampu nasihat, kita boleh nasihat. Kalau tak mampu, maka kita nak kena hindari orang ini. Sebab kita tahu bila pergi sembang, maka kita adalah pendengar. Dia pandai sembang, dah tentu kita akan dengar apa yang dilontarkan oleh dia. Bila duduk dengar itu pun menunjukkan kita reda, maka dengan kita termasuk dengan dosa mengumpat, dosa kata ke orang, dosa hina orang dan seumpama dengan dia. Jadi terbaiknya hindari dia. Itu Islam suruh kita ini, maknanya jauhkan daripada dosa yang pernah kita mungkin satu pengalaman kita pernah dengar apa yang dia sebut, fitnah-fitnah yang dilemparkan. Dosa itu kita berdosa, astagfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah di atas kesilapan kita, bersekongkol dengan itu. Maka kita jadikan itu sebagai noktah untuk kita tak mau dah ulang dosa ini. Ini cara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi untuk akhir sekali saya nak sebut sekali lagi supaya benda ni tak maknanya disalah faham. Tajuk kita fawaid az-zunub, faedah dosa ini bukan mana dosa itu yang berfaedah, sebaliknya kita jadikan kesilapan yang kita lakukan itu sebagai noktah untuk kita tinggalkan. Kesilapan itu tak buat dah, kita tak ulang, dan juga untuk noktah kita balik kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara segera. Kenapa segera? Kerana dibimbangi kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak bersedia. Jadi sebab tu kalau perbahasan di kalangan ulama, perlu tak segera taubat ini? Ya, kena segera, kena dibimbangi. Sebab kita tak tahu kematian itu sampai bila, datang waktu mana, maka kita mohon ampun kepada Allah. Dan orang yang mohon ampun kepada Allah, Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Dan mungkin juga noktah, kadang-kadang saya tak buat dosa apa, jadi nak perlu apa bertaubat? Nabi SAW dalam riwayat mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, riwayat ada 70, ada 100 kali. Jadi kita tanya balik, maknanya Rasulullah buat dosa apa sampai 100 kali mohon ampun kepada Allah Taala? Jadi kalau orang di kalangan kita ni kata saya tak buat dosa apa, jadi Nabi sampai 100 kali itu Nabi buat dosa apa? Jadi maknanya bukan sekadar bagi kita, Nabi SAW tidak ada dosa, Allah jaga Nabi kita SAW. Manakala kita ini kadang-kadang dosa yang kita tak sedar. Itu satu. Yang keduanya mungkin kerana kejahilan kita. Hak kita buat tu dosa tapi duk anggap itu satu kebaikan. Ini pun satu hal juga. Jadi sebab tu marilah kita mohon ampun kepada Allah, sentiasa memohon keampunan Allah SWT untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dan juga hamba Allah
yang baik di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang baik di sisi Allah, yang lemah, yang kurang dalam penyampaian ini, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas sebarang kesilapan dan juga kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.